Baiklah, seterusnya kita akan memasukkan atau membuat tetapan bagi awal bagi produk dan perkhidmatan. Okey, produk dan perkhidmatan ni merujuk kepada barang niaga ataupun servis yang kita berikan kepada pelanggan. Okey, untuk bahagian produk perkhidmatan ini, ada beberapa jenis produk ataupun perkhidmatan yang kita perlu perhatikan dengan lebih teliti supaya proses memasukkan atau membuat tetapan ini tepat. Okey. Contohnya untuk produk, kita mungkin ada beberapa jenis produk yang kita ada simpan stok, ada yang produk yang kita tak simpan stok. Okey, contohnya lah kita ambil yang first sekali adalah untuk produk yang kita beli dan jual as per produk tersebut. Contohnya kita beli kita jual mineral water. Okey, maknanya kita beli satu karton mineral water dan kita jual per botol untuk setiap mineral water tersebut. Jadi ia senang. Okey, ini tu normal. Maknanya kita beli produk dan kita jual. Contoh masukkan mineral water. Kita ada 200 kuantiti mungkin pada bagi awal tersebut. Kita masukkan harga kos per unit, bukan harga kos per karton tapi per unit per botol sebab kita jual per botol. Kalau kita jual per karton, kita akan dapatkan juga harga kos per karton. Jadi untuk harga kos unit mungkin kita boleh letakkan 50% untuk dia punya harga kos, dan juga harga jual kita mungkin letakkan sebanyak RM1. Alright. So seterusnya, produk yang seterusnya adalah jenis yang kita jual barang tersebut secara fizikal, tetapi konsep dia adalah seperti consignment ataupun dropship. Pembekal akan letak produk tersebut di kedai kita dan pembekal akan bagi dia punya keuntungan pada kita. Kita tak ambil harga jual, kita ambil dia punya keuntungan saja. Okay, contohnya kita mungkin jual kotak. Okey. Keuntungan yang kita dapat per kotak tersebut adalah sebanyak mungkin RM5. Okey. Jadi kita tak simpan stok. Memang stok ada dalam kedai kita tapi kita tak kira sebab pembekal hanya letak saja produk tersebut di kedai kita. Bukan kalau tak kalau kotak tersebut tidak boleh dijual, pembekal akan ambil balik. Jadi konsep dia macam tu. Okey. So kotak ni kita letakkan dia punya keuntungan berapa yang kita dapat daripada per unit bila terhasil jualan. Kita letakkan RM5. Okey. So itu ini cara dia merekod untuk jenis produk seperti ini. Ada juga untuk bahagian seterusnya, produk yang mungkin kita letakkan adalah jenis perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni adalah suatu yang kita tak nampak, kita tak boleh simpan berapa kuantiti yang kita boleh offer apa semua. Tapi kita ada harga jual untuk per average untuk setiap perkhidmatan. Contoh kita buat perkhidmatan delivery. Alright, delivery. Dan kita mungkin charge pada kita punya customer, mungkin rate dia adalah RM1 rate dia. Alright. Dan seterusnya adalah satu produk lagi. Jenis dia adalah kita beli bahan mentah dan hasilkan satu produk baru, ataupun kita beli raw material dan kita hasilkan produk baru. Contohnya kalau raw material macam kita beli contoh kain, benang, butang dan kita akan hasilkan satu baju. Yang mana kita jual baju, kita bukan jual raw material. So benda tu kita kena letakkan dalam konsep seperti kita jual kotak ataupun benda delivery, itu kita hanya letakkan harga jual saja. Contoh, saya ambil contoh buat nasi lemak. Nasi lemak kita ada satu barang baru yang mana kita beli bahan mentah, contoh seperti beras, timun, ikan bilis dan telur. Itu semua bahan mentah. Yang mana kita tak jual benda tu tapi kita jual nasi lemak sebagai satu produk baru. Okay, jadi kita contoh masukkan nasi lemak. Okay. Sebab memang kita boleh kira harga kos per unit untuk nasi lemak. Tapi kita tahu berapa exactly yang kita boleh dapat stok untuk daripada bahan-bahan mentah yang kita beli. Jadi kita masukkan harga jual saja. Contoh nasi lemak kita jual RM2.5 per unit. So saya letakkan sini bahan siap. Okey, dan kemudian kita ada bahan mentah. Okey, seperti saya tadi kita buat beras. Okey. Beras bahan mentah. Ini contoh lah, mungkin tak adalah satu bisnes tu ada macam ni, tapi mungkin ada satu bisnes ada yang jual perkhidmatan seperti ni ataupun kategori bisnes yang macam ni. Okay, jadi ni merangkumi semua perniagaan lah. Okay, saya masukkan contoh ada timun bahan mentah juga.
Lepas tu kita masukkan dalam sistem ikan bilis pun bahan mentah juga. Lepas tu kita ada telur, ini pun bahan mentah juga. Jadi untuk bahan mentah seperti ini, kita tak perlu masukkan kuantiti juga. Kita tahu kita tak nak ada dalam kuantiti dalam kita punya, tapi kita dah beli produk tersebut, sebab dia akan sentiasa macam ongoing. Kita akan beli, mungkin bila dah habis separuh dalam stok kita, kita akan tambah lagi another stock. Tapi kita hanya boleh masukkan di sini adalah harga kos per unit saja. Contoh, kalau kita nak kira berani per 100 gram berapa ataupun per kilogram berapa. Okay, contoh saya ambil per 100 gram lah. Okey, kita per 100 gram. So, ni mungkin RM2.5. Yang ni mungkin RM1. Ni RM1.5. Dan telur mungkin sebanyak RM1. Okey, ini adalah per 100 gram contohnya. Okey. So, ini adalah contoh cara merekod atau membuat tetapan bagi bisnes yang ada beli bahan mentah dan hasilkan produk baru. So, maksudnya di sini, yang ni adalah contoh rekod dia. Kita akan rekod nasi lemak ni sebagai bahan siap dia di bahagian jualan, dan bahan mentah ni di bahagian harga kos per unit. Okey, walaupun kita tak simpan stok, tapi kita akan buat pembelian untuk bahan mentah ni untuk menghasilkan produk baru. Okey, dan seterusnya lagi, untuk sistem account muat version 2.7 juga, kita ada tambah satu item lagi untuk mengira pendapatan bukan daripada barang niaga. Maksudnya kita ada another source of income. Contohnya kita mungkin ada office, okay, yang kita sewakan dia punya space kepada orang lain. So, itu salah satu income kepada perniagaan yang bukan daripada barang niaga. Jadi, itu adalah salah satu lain-lain pendapatan yang kita boleh rekod dalam kita punya transaksi. Jadi, kita mungkin letak sewa office sebanyak 500. Okay, 500 kita punya per bulan. Okay, dan seterusnya mungkin kita ada juga terima dividen daripada saham ataupun stok yang kita beli, ataupun hibah daripada bank-bank yang kita dapat every month. Okay, so kita boleh letak dividen. Okay, dividen, dan kita mungkin boleh letak secara default untuk pengiraan nanti secara average kita letak RM1. Sebab apa? Sebab dividen ni dia tak tetap. Mungkin ada RM10, ada RM12.5, ada yang RM3, ada RM500 lebih. So, benda itu akan sentiasa berubah. Okay, dia bukan yang RM1, tapi dia adalah satu untuk pengiraan yang akan saya tunjukkan macam mana untuk merekod nanti. Okay, jadi bila kita dah masukkan semua senarai produk dan perkhidmatan, okay, maksudnya stok yang kita ada hanya mineral water saja. Walaupun semua ni mungkin adalah stok kita yang ada dalam kita punya bisnes, tapi ada benda stok yang kita tak kira sebagai stok. Okey, sebab contoh macam bahan mentah ni, kita tak jual bahan mentah, kita jual nasi lemak. Jadi kita tak rekod dalam senarai produk dan perkhidmatan untuk mengira dia punya kuantiti stok. Okey, tetapi dalam konteks ini adalah mineral water. Jadi bila kita lihat di sini, perkhidmatan ni dah ada 100 yang bagi kita gini atau bagi awal. Okay, so kita akan pergi ke seterusnya, itu lain-lain aset semasa.